Oke, shalom dan selamat datang kepada para peserta. Selamat datang untuk mengikuti seminar hidup baru dalam Roh Anjuran Karis Malaysia. Ini adalah hari pertama bagi seminar ini dan sebentar kita akan mendengar ceramah daripada Deacon Raymond dari Keuskupan Sandakan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab diberi anugerah masa dan waktu ini untuk berseminar. Dan saya percaya ini merupakan jawaban bagi kerinduan kita memuji menyembah Allah setelah begitu lama kita tidak berkesempatan memuji Tuhan karena pandemik. Dan saya mengajak kita semua untuk mengikuti sepenuhnya seminar supaya apa yang kita ataupun kehausan untuk mendengar ceramah-ceramah bagi membangun iman kita, kita dapat memanfaatkannya sepanjang seminar ini. Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita semua supaya membuka hati pikiran kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima segala bentuk ceramah ataupun perkongsian daripada penceramah. Dan untuk memulakan ataupun sebagai persiapan kita bagi ceramah Deacon Raymond, saya mau mengajak kita memuji, menyembah, memuliakan Allah agar hati kita lebih terbuka dan mempersiapkan diri dalam mendengar, menghayati ceramah Deacon Raymond. Terima kasih sebab kesempatan yang diberikan ini. Shalom saudara dan saudari terkasih. Mari kita angkat lagu pujian dan kita bertepuk tangan. Kita mau menyatakan bahwa kita bersuka cita. Kita mau datang dengan hati bersyukur. Mari kita nyatakan bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita beri tepukan yang paling kebur untuk Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada saat ini kami mau merasakan jamahan tangan-Mu. Marilah kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan menyatakan hanya dekat Allahku. Rasa tenang hati, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sekali lagi kita nyatakan hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita angkat tangan kita
saat ini. Karena kami benar-benar merasakan aliran kuasa tangan Tuhan di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus, berhembuslah pada saat ini. Berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan
Roh Kudus. Terima kasih para malaikat di syurga. Karena sebentar tadi kami benar-benar dapat merasakan jambangan tangan Tuhan di tempat ini, di dalam hati kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai saudara-saudari sekalian, saya adalah Deacon Raymond dari Diocese of Sandakan. Jadi hari ini saya akan buat perkongsian dengan tajuk Cinta Kasih Allah. Cinta Kasih Allah. Jadi selepas saya ditabis jadi dikon kan, ada beberapa kali saya diberi tugas untuk memberkat perkawinan. Dan bahagian yang saya selalu rasa paling segan adalah di mana selepas pengantin lelaki dan pengantin perempuan mereka buat perjanjian perkawinan, pengantin lelaki dikehendaki untuk membuka tudung pengantin perempuan dan cium pengantin perempuan. Saya selalu rasa segan bagaimana mau memberitahu pengantin lelaki ini apa yang patut dia buat. Dan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, keluarga mereka, kawan-kawan mereka, mereka selalu gembira dan teruja apabila sampai di bahagian ini juga. Apa yang saya cuba katakan adalah kita manusia, kita selalu perlu melakukan sesuatu untuk menunjukkan, untuk menyatakan cinta kasih kita kepada seseorang. Seperti kita buat perjanjian dalam perkawinan, suami mau cium istri, kita berpegang tangan dengan romantik, beli hadiah untuk orang yang kita sayangi, paling asas mau cakap I love you kan. Kita manusia sentiasa perlu lakukan sesuatu untuk meyakinkan cinta kasih kita kepada orang lain. Kalau tidak, kita susah mau percaya, kita kurang yakin dengan cinta kasih orang lain kepada kita. Tetapi bagaimana jikalau saya memberitahu Anda bahwa Tuhan menyayangi Anda, Tuhan sayangi kamu, adakah kamu percaya? Tuhan tidak pernah betul-betul melakukan sesuatu untuk menyatakan cinta kasihnya kepadamu. Tuhan tidak pernah WhatsApp kamu lah, Tuhan tidak pernah telefon memberitahu kamu dia sayangi kamu lah, Tuhan tidak pernah beli hadiah untuk kamu, tidak pernah berdepan cakap di tempat-tempat kamu I love you. Jadi adakah kamu percaya jikalau saya cakap Tuhan menyayangi kamu? Ya, sesungguhnya saudara-saudari sekalian, sesungguhnya saya memberitahu kita semua, Tuhan menyayangi kita semua. Tuhan betul-betul menyayangi kita semua. Tidak kira kamu tinggi kah, rendah kah, kamu bangsa apa, warna kulit apa, kamu tinggi pelajaran atau tidak pernah sekolah, kamu profesional gaji tinggi atau kerja biasa, kamu umat yang alim atau orang yang berdosa, Tuhan menyayangi setiap individu kita. Itulah mengapa kedatangan Yesus kita sebut sebagai kabar gembira, kerana Tuhan menyayangi kita semua. Tetapi bagaimana kita mau tahu, bagaimana kita boleh kenal pasti bahawa Tuhan menyayangi saya? Sebab seperti apa yang kita katakan tadi, Tuhan tidak pernah buat sesuatu, katakan sesuatu secara peribadi untuk menyatakan cinta kasihnya kepada saya. Jadi bagaimana saya boleh tahu Tuhan sayang saya? Jadi saya akan kongsikan 7 sebab. Saya akan kongsikan 7 sebab yang memberitahu kita bahawa Tuhan menyayangi setiap diri kita secara peribadi. Sebab yang pertama, cinta kasih adalah sifat semula jadi Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita merenungkan soalan, adakah Tuhan menyayangi saya? Mungkin kita boleh setujulah kan, Tuhan menyayangi manusia secara menyeluruh, memandangkan manusia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi adakah Tuhan menyayangi saya secara pribadi? Adakah Tuhan menyayangi saya sebagai seorang individu? Terutamanya kalau saya adalah manusia yang banyak berdosa dan tidak sempurna.
Jawapannya adalah ya. Tuhan tetap menyayangi setiap diri kita secara peribadi, kerana cinta kasih adalah sifat semula jadi Tuhan. Cinta kasih adalah satu sifat semula jadi Tuhan yang Tuhan sendiri tidak boleh menafikan. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak boleh tidak menyayangi kita. Tuhan tidak boleh tidak menyayangi kita. Ini adalah menentang sifat ilahi Tuhan, menentang kemuliaan Tuhan sendiri jikalau Tuhan tidak menyayangi sesiapa. Walaupun bangsa Israel mereka pergi menyembah Tuhan bangsa yang lain, walaupun Raja David melakukan zina, walaupun Judas menjual Yesus dengan hanya 30 keping perak, walaupun Petrus larikan diri daripada Yesus apabila Yesus ditangkap, Tuhan tetap sayangi setiap mereka kerana cinta kasih adalah sifat semula jadi Tuhan. Tuhan tidak boleh tidak menyayangi mereka. Dan Yesus mengenal pasti cinta kasih adalah sifat semula jadi Tuhan apabila Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Cinta kasih adalah definisi Tuhan. Tuhan adalah kasih. Ini sungguh semula jadi. Ini sungguh semula jadi seperti manusia hidup dengan bernafas, ikan hidup dengan berenang, burung hidup dengan berterbang, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan air. Jadi sama semula jadinya. Tuhan juga kekal wujud kerana cinta kasih-Nya. Jadi bagi mereka yang masih ragu-ragu dengan cinta kasih Tuhan, yang masih susah mau percaya bahawa Tuhan menyayangi mereka, perhentilah fikir demikian. Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab untuk meyakinkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Kerana seluruh Alkitab, dari permulaan sehingga akhir Alkitab, dia adalah seumpama satu surat cinta yang Tuhan menulis kepada kita semua. Dari permulaan, Tuhan ciptakan dunia, ciptakan manusia. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Egypt. Tuhan memberi ajaran termasuk 10 hukum. Tuhan hantar banyak nabi untuk memimpin umat-umatnya. Tuhan memberi anak tunggalnya Yesus. Yesus menubuhkan sakramen Ekaristi. Yesus disalibkan dan mati. Dan Tuhan mengutuskan murid-muridnya untuk sebarkan khabar baik. Dan buku yang terakhir, buku Wahyu yang menghuraikan penyelamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi dari mula sampai akhir Alkitab, ia adalah satu penulisan tentang cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dia adalah satu surat cinta dari Tuhan kepada kita manusia yang telah ditulis selama beribu tahun lamanya. Jadi seluruh Alkitab, setiap perkataan dalam Alkitab menunjukkan bahawa cinta kasih adalah sifat semula jadi Tuhan yang Tuhan sendiri tidak boleh menafikan. Jadi ingat apa yang Yesus katakan. Ingat apa yang Yesus katakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan sebab kedua kita tahu Tuhan menyayangi kita adalah Tuhan mencipta manusia. Tuhan mencipta manusia. Kita yakin bahawa Tuhan menyayangi kita semua kerana kita tahu Tuhan telah menciptakan kita warga manusia. Dalam Alkitab, buku Kejadian, kita tahu pada 5 hari yang pertama Tuhan telah menciptakan dunia. Lepas itu Tuhan menciptakan segala hidupan di darat, di langit, di laut. Lepas itu hari yang ke-6 Tuhan telah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, untuk menjadi tuan kepada segala ciptaan yang lain. Jadi bagaimana petikan Tuhan mencipta manusia ini menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahawa Tuhan menyayangi kita. Pertama, apabila Tuhan mencipta manusia, Tuhan bukan mencipta dengan kita bilang alang-alang atau cipta dengan sembarangan.
Tetapi seperti yang tercatat di dalam buku Kejadian, Tuhan berkata, sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, saudara-saudari sekalian, kita semua dicipta oleh Tuhan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita bukan seperti makhluk hidupan yang lain, seperti ciptaan Tuhan yang lain, tetapi kita adalah luar biasa. Kita adalah istimewa berbanding dengan segala ciptaan yang lain. Kita adalah luar biasa, kita adalah istimewa bagi Tuhan kerana kita dicipta berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Tiada makhluk lain, tiada ciptaan lain yang boleh dibandingkan dengan manusia. Bagi Tuhan kita adalah ciptaan yang paling penting dan paling bernilai. Tuhan ciptakan manusia mengikuti gambar dan rupanya. Ini tepat-tepat kerana Tuhan menyayangi kita semua. Tuhan menciptakan manusia kerana cinta kasih-Nya, dan Tuhan mahu kongsikan cinta kasih-Nya kepada kita manusia. Ingat, kita bukan mainan bagi Tuhan. Kita manusia dicipta oleh Tuhan bukan sebagai mainan oleh Tuhan, tetapi kita adalah objektif bagi cinta kasih Tuhan. Dan kedua, kita tahu Tuhan menyayangi kita manusia kerana Tuhan menciptakan setiap perseorangan kita secara individu. Maksudnya, Tuhan mencipta manusia satu demi satu. Apabila kita cerita tentang Tuhan menciptakan manusia, kita selalu salah faham. Kita selalu fikirkan Tuhan menciptakan manusia seperti pengeluaran proses di kilang. Seperti Tuhan melakukan proses ciptaan secara besar-besaran di kilang. Berjuta-juta manusia diciptakan pada masa yang sama. Atau Tuhan klik jari Dia saja, proses ciptaan secara besar-besaran, berjuta-juta manusia diciptakan pada semua manusia dicipta dengan sama. Ini imajinasi yang salah. Sebenarnya Tuhan mencipta setiap kita secara individu, secara satu demi satu, secara unik. Itulah mengapa setiap kita adalah unik, setiap kita adalah istimewa. Setiap kita mempunyai perwatakan, mempunyai sikap yang berbeza. Setiap kita mempunyai identiti yang berbeza, mempunyai sifat fizikal yang berbeza, mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeza. Kerana setiap kita dicipta oleh Tuhan secara unik, dicipta secara individu. Mazmur ke 139 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pingganku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan Tuhan mencipta setiap kita secara individu kerana cinta kasih-Nya. Jadi setiap kita adalah istimewa kepada Tuhan secara peribadi, kerana Tuhan menyayangi setiap diri kita secara individu. Jadi Tuhan kenal, Tuhan tahu setiap diri kita lebih baik, lebih mendalam berbanding kita kenal diri sendiri kita. Ini adalah cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi fakta bahawa Tuhan mencipta kita manusia sangat meyakinkan kita tentang cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan sebab ketiga kita tahu Tuhan menyayangi kita adalah Tuhan tidak pernah berhenti membawa kita kembali kepadanya. Tuhan tidak pernah berhenti membawa kita kembali kepadanya. Seperti yang kita katakan tadi, Tuhan mencipta manusia yang pertama, Adam. Dan selepas Tuhan menciptakan dunia dan segala hidupan, Tuhan menciptakan Adam. Tetapi malangnya, Adam dan pasangannya Hawa, mereka telah melakukan dosa. Mereka mengingkari arahan Tuhan dan makan buah larangan di dalam taman. Jadi sejak dosa Adam dan dosa Hawa, kecenderungan untuk melakukan dosa telah masuk ke dalam sifat manusia.
dan manusia menjadi semakin berjauhan dengan Tuhan kerana dosa-dosa mereka. Manusia menjadi tidak taat setia kepada Tuhan. Mereka pergi sembah Tuhan yang lain, sembah patung bangsa-bangsa yang lain. Dan manusia makin berjauhan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mencintakan manusia. Tuhan tidak mengabaikan manusia. Kerana cinta kasihnya terhadap manusia, Tuhan tidak pernah berhenti cuba membawa manusia kembali kepadanya. Itulah mengapa dalam Alkitab dari perjanjian lama lagi kita lihat banyak cerita tentang Tuhan membawa umat-umatnya keluar kembali kepadanya. Itulah mengapa kita lihat banyak cerita tentang Tuhan membawa umat-umat keluar dari kesusahan, keluar dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Cerita yang paling selalu kita dengar adalah Tuhan membawa bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan keluar dari Egypt dan membawa mereka pergi ke tanah perjanjian supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka bina hubungan dengan Tuhan, supaya mereka sekali lagi menyembah Tuhan. Dan kita boleh agak-agakkan manusia yang degil tidak akan terus kembali dan taat setia kepada Tuhan walaupun Tuhan telah membawa mereka keluar dari Egypt. Jadi selepas itu Tuhan juga menghantar banyak nabi-nabi, contohnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Ezekiel, Nabi Hosea, Nabi Daniel dan lain-lain lagi untuk membawa umat-umat Tuhan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan selepas itu Tuhan juga menghantar Yohanes yang mewartakan pembaptisan dengan air untuk pertobatan. Dan Tuhan menunjukkan cinta kasihnya yang paling agung, cinta kasihnya yang muktamad apabila Tuhan menghantarkan anak tunggalnya Yesus ke dunia manusia untuk membawa manusia kembali kepadanya. Jadi melalui catatan Alkitab kita boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti membawa umat-umat kembali kepadanya. Dan Tuhan membuat demikian kerana cinta kasihnya kepada manusia. Tuhan mau manusia yang asalnya dicipta dengan istimewa, yang asalnya dicipta dengan cinta kasih Tuhan, kembali kepadanya sekali lagi. Saya pernah dengar homili seorang padri dan saya setuju dengan padri itu. Dan padri itu berkata, Kristian ini bukan satu agama. Mula-mula apabila saya dengar saya terkejut. Dia kata Kristian ini bukanlah salah satu agama antara banyak agama di dunia ini. Mengapa dia kata demikian? Kita lihat dulu apa itu agama. Apa itu agama? Agama adalah tempat di mana kita cuba mencari Tuhan. Kita pergi agama yang berbeza untuk menerokai. Kita cuba lihat mana satu agama yang memberi ajaran, memberi kebenaran dari Tuhan yang benar. Inilah agama, tempat di mana kita boleh pergi mencari Tuhan. Tetapi Kristian berbeza. Dalam Kristian, Tuhan yang datang mencari umat-umatnya. Tuhan yang datang untuk selamatkan umat-umatnya. Itulah mengapa Kristian bukan satu agama. Contoh-contoh dari Alkitab yang kita sebut tadi telah menunjukkan bahwa Tuhan memang sentiasa cuba membawa umat kembali kepadanya. Memang betul saudara-saudari sekalian, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan macam bos besar dengan hamba-hamba. Tuhan tidak melayani kita macam bos atau tauge besar. Kita tidak payah minta-minta, mengemis dengan Tuhan. Sebaliknya, kerana cinta kasih Tuhan kepada kita manusia, hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti bapa dengan anak-anak. Kita ini seakan-akan anak-anak yang nakal, anak-anak yang nakal, main di luar rumah, tidak mau balik ke rumah. Dan Tuhan adalah bapa yang penyayang, yang tidak berhenti cuba membawa kita balik ke rumahnya.
Jadi saudara-saudari sekalian, apabila saya sediakan topik ini, saya cuba renungkan, bilakah Tuhan telah memanggil dan membawa saya kembali kepadanya? Jadi saya renungkan, renung, mungkin Tuhan memanggil saya apabila mungkin Tuhan memanggil saya kembali kepadanya apabila Tuhan memanggil saya menjadi seorang padri. Jadi saya renungkan lagi, tidak. Mungkin Tuhan memanggil saya kembali kepadanya apabila saya pergi ke RCIA dibaptis untuk menjadi seorang Katolik. Jadi saya renungkan lagi, tidak. Apabila saya di sekolah rendah, masa cuti sekolah, saya selalu pergi bercuti di rumah nenek saya. Jadi pada hari Ahad sekali-sekala saya akan ikut nenek saya pergi ke gereja. Jadi mungkin masa itu sudah Tuhan cuba membawa saya kembali kepadanya. Jadi saya renungkan lagi, renung. Tidak. Apabila saya masih kecil, keluarga saya tinggal bersama-sama dengan saudara kami. Maksudnya tinggal bersama-sama dengan adik-beradik ibu saya. Dan mereka semua adalah Katolik, kecuali keluarga saya. Jadi ada satu hari datuk saya meninggal, ada umat-umat dari gereja datang ke rumah untuk doakan rosary bersama dengan keluarga. Jadi tiap-tiap malam saya dengar doa rosary sehingga saya berasa biasa dengan doa Salam Maria. Jadi mungkin masa itu Tuhan sudah membawa saya kembali kepadanya. Jadi saya renungkan lagi, tidak lagi. Lepas renungan saya sadar ibu saya sebelum dia berkahwin, dia sebenarnya seorang Katolik. Dia berhenti pergi ke gereja hanya sebab dia kahwin dengan bapa saya yang Buddhis. Maksudnya saya dilahirkan oleh seorang ibu Katolik. Jadi mungkin dalam rahim ibu saya, Tuhan sudah mula membawa saya kembali kepadanya. Itulah mengapa betul-betul tersentuh hati saya apabila Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi cinta kasih Tuhan memang begitu besar sehingga apabila saya masih di rahim ibu saya, Tuhan telah kenal dengan saya, telah panggil saya. Tuhan sudah mula bawa saya kembali kepadanya. Jadi saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan Anda? Bilakah dan bagaimanakah Tuhan memimpin dan membawa kamu kembali kepadanya? Saya menggalakkan kita semua untuk doakan dan renungkan peristiwa bila Tuhan membawa kita kembali kepadanya. Kerana peristiwa ini akan menjadi bukti, akan menjadi tanda cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dan sebab yang keempat, kita tahu Tuhan menyayangi kita adalah Tuhan mengorbankan anaknya untuk selamatkan kita. Tuhan mengorbankan anaknya untuk selamatkan kita. Bagaimana Tuhan selamatkan kita semua? Ya, dengan memberikan dan mengorbankan anak tunggalnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita mampu melakukan segala-gala perkara. Dan juga Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan mempunyai segala kuasa, segala cara untuk melakukan apa-apa saja yang Tuhan mau untuk selamatkan manusia. Tuhan boleh gunakan kuasanya untuk menghapuskan kematian. Tuhan boleh gunakan kuasanya untuk menghapuskan segala dosa manusia. Boleh menggunakan kuasanya untuk melindungi manusia dari segala godaan. Jadi mengapa Tuhan harus memberikan anak tunggalnya kepada manusia dan mengalami segala kesengsaraan dan dikorbankan untuk selamatkan kita manusia? Jawapannya satu saja, kerana Tuhan menyayangi kita manusia. Kita lihat Injil Yohanes bab 3 ayat ke-16 yang katakan, kerana begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan memberikan anak tunggalnya kepada kita kerana cinta kasihnya kepada manusia. Dan Tuhan bukan sekadar mau selamatkan kita saja, tetapi Tuhan mau kita percaya kepadanya. Seperti yang kita katakan tadi, kembali kepadanya. Tuhan mau kita respon kepada cinta kasihnya dan memilih untuk percaya kepada Dia dan memilih untuk diselamatkan. Itulah mengapa Tuhan tidak menggunakan kuasanya dan selamatkan kita secara memaksa. Ini bukan soalan tentang perlukah tidak perlu Tuhan korbankan anaknya, tetapi Tuhan memilih Tuhan memilih untuk korbankan anaknya untuk menyatakan betapa muktamad cinta kasihnya kepada manusia. Yesus sendiri juga faham bahawa pengorbanan Dia sendiri adalah tanda cinta kasih Tuhan, tanda cinta kasih Bapaknya. Itulah Yesus berkata dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi 2 minggu yang lalu kita telah merayakan Minggu Suci, dan seluruh liturgi perayaan Minggu Suci tepat-tepat adalah perayaan yang merayakan cinta kasih Tuhan kepada kita. Minggu Suci kita mulakan dengan hari Minggu Palma. Hari ini kita ingatkan, hari Minggu Palma kita ingatkan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Orang ramai mengalu-alukan kedatangan Yesus dengan daun palma, seakan-akan mereka menyambut seorang raja. Dan walaupun demikian, kalau kita lihat dalam buku Injil, kita akan faham sebelum Yesus masuk ke dalam Yerusalem, Yesus telah meramalkan kesengsaraan dan kematiannya untuk kali yang ketiga. Maksudnya Yesus tahu sebenarnya apa yang menunggu Yesus di dalam kota Yerusalem bukannya kemuliaan, tetapi kematian. Tetapi Yesus tetap masuk ke dalam kota Yerusalem kerana cinta kasihnya kepada manusia. Yesus mau memenuhi rancangan penyelamatan Tuhan. Dan selepas itu kita merayakan Khamis Putih. Malam Khamis Putih, Yesus telah ditangkap dan dipenjarakan. Dan sebelum itu, Yesus melakukan sesuatu yang istimewa pada malam itu, yaitu Yesus mencuci kaki murid-muridnya dan menubuhkan sakramen Ekaristi. Kedua-dua ini mencuci kaki murid-muridnya dan sakramen Ekaristi, kedua-dua ini adalah tanda cinta kasih Tuhan yang ketara. Selepas itu kita merayakan Jumaat Agung. Jumaat Agung kita ingatkan Yesus dihukum, lepas itu didera, disalib dan mati di atas salib. Kematian Yesus atas salib adalah penyataan cinta kasih Tuhan kepada kita yang paling agung. Dan selepas itu hari Sabtu Yesus berbaring di dalam makam, dan hari Ahad Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi seluruh perayaan Minggu Suci adalah manifestasi, adalah pertunjukan cinta kasih Tuhan kepada kita warga manusia. Jadi sekarang kita tahu cinta kasih Tuhan begitu besar, begitu menakjubkan. Jadi soalan saya sekarang adalah, adakah saya berbaloi? Adakah saya layak mendapat cinta kasih Tuhan? Memang betul kita diajar bahawa kita adalah manusia yang berdosa. Kita diajar bahawa kita ini lemah dan cenderung untuk melakukan dosa, dan dosa kita adalah sebab utama Yesus mati di atas salib. Jadi adakah saya layak menerima cinta kasih Tuhan? Mungkin Tuhan sayang saja mereka yang beriman. Mungkin Tuhan sayang saja mereka yang taat setia kepada Dia.
Mungkin Tuhan sayang saja Kristian yang alim, sayang saja mereka yang menyayangi Tuhan. Saudara-saudari sekalian, jikalau ini yang kita fikirkan, kita telah pandang rendah, kita telah memperkecilkan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari sekalian, jangan sesekali fikir bahwa cinta kasih Tuhan ini adalah cinta kasih yang lemah. Jangan fikirkan cinta kasih Tuhan ini sesuatu yang bersyarat. Tidak. Cinta kasih Tuhan adalah cinta kasih yang tanpa syarat. Tuhan tidak pernah minta sesuatu daripada manusia sebagai pertukaran supaya Tuhan berikan anak tunggalnya. Kerana cinta kasih Tuhan adalah cinta kasih yang tanpa syarat. Jadi walaupun kita tidak sempurna, masih lemah, masih tegil dan bodoh, masih lemah dalam iman dan harapan, Tuhan tetap sayangkan setiap diri kita. Santo Paulus amat betul apabila dia kata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara-saudari sekalian, jangan curigakan, jangan ragu-ragu dengan cinta kasih Tuhan lagi, kerana Tuhan mengkorbankan anak tunggalnya adalah satu tanda cinta kasih Tuhan yang paling besar. Dan sebab kelima kita tahu Tuhan menyayangi kita adalah Tuhan adalah Tuhan yang memaafkan. Tuhan adalah Tuhan yang memaafkan. Apabila kita membaca Perjanjian Lama dalam Alkitab, kita selalu lihat Perjanjian Lama menghuraikan Tuhan sebagai Tuhan yang tegas, Tuhan yang garang, yang menuntut keadilan, dan juga Tuhan yang mentenda bagi mereka yang tidak mengikuti ajarannya. Banyak di antara kita akan tersangkut dengan penampilan Tuhan yang sedemikian, dan akhirnya kita jadi segan, jadi takut kepada Tuhan. Ini menjadikan kita buta dan tidak dapat melihat cinta kasih Tuhan. Sebenarnya kita juga haruslah lihat perwatakan Tuhan yang dimanifestasikan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru. Yesus kata bahawa aku dan Bapa adalah satu. Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kita boleh lihat betapa rapat hubungan antara Yesus dengan Bapa-Nya. Jadi kita boleh mengenali, kita boleh memahami perwatakan Bapa lebih mendalam melalui ajaran dan kelakuan Yesus. Dalam ajaran dan kelakuan Yesus, Yesus selalu menggambarkan Bapa adalah Tuhan yang sedia memaafkan. Yesus menunjukkan Tuhan adalah Tuhan memaafkan bukan kerana Tuhan mau memanjakan kita, tetapi Tuhan memaafkan kita kerana cinta kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau memberi peluang, memberi kita peluang untuk bertobat, peluang untuk kembali kepadanya dan berdamai dengannya. Yesus tahu Bapa-Nya adalah Tuhan yang murah hati, yang penuh dengan cinta kasih. Itulah mengapa Yesus kata kepada murid-Nya, hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapa-mu adalah murah hati. Jadi untuk mendorong murid-muridnya menjadi berbelas kasihan seperti Bapa, Yesus juga banyak memberi ajaran tentang kemaafan. Contohnya ajaran tentang mengampuni 70 kali 7 kali, ajaran tentang kasih kepada musuh, perumpamaan tentang anak yang hilang, ajaran tentang mengampuni kesalahan orang lain supaya Bapa di syurga juga mengampuni saya, dan lain-lain lagi. Yesus memberi semua ajaran ini untuk menggambarkan kepada kita bahawa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan dan penuh dengan cinta kasih. Saudara-saudari sekalian, seperti sakramen Ekaristi, Tuhan mahu kita sentiasa ingat akan penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Itulah mengapa Yesus memberikan kita sakramen Ekaristi. Jadi sakramen Ekaristi
adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Sama juga, Tuhan mau kita rasakan cinta kasih-Nya melalui kemaafannya. Jadi Tuhan memberikan kita sakramen pengakuan. Jadi sakramen pengakuan juga merupakan tanda cinta kasih Tuhan yang ketara. Apabila kita melakukan sakramen pengakuan, Yesus hadir bersama-sama dengan kita secara pribadi melalui kehadiran padri, dan kita mengatakan segala dosa, segala salah laku kita kepada Tuhan secara langsung, dan Tuhan akan memaafkan kita melalui doa absolusi yang dibacakan oleh padri. Kemaafan dalam sakramen pengakuan ini adalah kemaafan yang berkesan, kemaafan yang benar, bukan dicipta oleh gereja untuk mengambil hati umat. Itulah mengapa kita haruslah sentiasa melakukan sakramen pengakuan, kerana pengakuan adalah satu cara kita boleh mengalami cinta kasih Tuhan secara langsung dan ketara. Dan sebab yang keenam, sebab keenam kita boleh tahu Tuhan menyayangi kita adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita apa yang Dia sayangi, yaitu Bonda Maria. Bonda Maria adalah seorang ibu yang bertanggung jawab. Dan Bonda Maria memikul tanggung jawabnya menjaga Yesus sejak dia melahirkan Yesus. Bonda Maria juga membawa Yesus larikan diri daripada pembunuhan Herod, mempersembahkan Yesus di Bait Allah mengikuti budaya Yahudi, membawa Yesus rayakan Paskah di Yerusalem setiap tahun. Selain itu, kalau kita periksa buku Injil, kita tahu selepas peristiwa Bonda Maria mencari anak Yesus di Bait Allah, cerita terus lompat kepada Yesus yang dewasa yang menerima pembaptisan dari Yohanes. Buku Injil langsung tidak cerita tentang proses pembesaran Yesus. Perkara yang terakhir Injil sebut tentang Yesus sebelum melompat ke masa dewasa Yesus adalah Injil Lukas bab 2 ayat ke-51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita boleh tahu sepanjang proses pertumbuhan Yesus adalah di bawah jagaan, di bawah pimpinan Bonda Maria. Jadi kita boleh jangkakan hubungan Bonda Maria dengan Yesus adalah begitu baik dan begitu rapat. Tetapi apabila Yesus bergantung di atas salib, Yesus memberikan ibunya Bonda Maria kepada seluruh warga manusia untuk menjadi ibu kita juga. Dalam Injil Yohanes kita lihat, ia tercatat ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu mengambil dia di dalam rumahnya. Jadi murid yang dikasihi di sini dipercayai adalah Yohanes, dan dilihat di sini sebagai wakil kepada seluruh warga manusia untuk menerima Bonda Maria sebagai ibu kepada kita semua. Di sini dikatakan Yohanes mengambil Bonda Maria di dalam rumahnya. Mengambil di sini tidak bermaksud sekadar menerima, seakan-akan Bonda Maria kasihan tiada sudah anak yang boleh jaga dia, jadi saya ambil dia sebagai ibu saya, ibu angkat saya. Bukan begitu maksudnya. Dalam Injil bahasa Greek, perkataan yang digunakan untuk menunjukkan mengambil ini adalah lambaro, perkataan lambaro. Perkataan Greek ini mempunyai 3 maksud. Maksud yang pertama, ia bermaksud mengambil barang secara fizikal. Maksud yang kedua adalah ia berkaitan dengan kerohanian. Ia bermaksud mencapai atau menerima sesuatu rahmat. Yang ketiga, ia berkaitan dengan orang. Ia membawa maksud menerima secara pribadi.
Jadi di sini ia bermaksud Yohanes mewakili warga manusia untuk menerima Bunda Maria dalam hubungan yang baru, yaitu sebagai ibu dan anak yang baru. Jadi Yesus memberikan Bunda Maria yang dikasihinya kepada kita untuk menjadi ibu kepada kita semua, karena Yesus juga menyayangi kita semua. Yesus memberikan ibunya kepada kita supaya ibunya boleh mendoakan untuk kita, memohon bantuan untuk kita, seperti mana Bunda Maria buat bagi mereka di perkawinan di Ghana. Jadi cinta kasih Bunda Maria sebagai ibu kita adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dan sebab yang terakhir, sebab yang ketujuh, kita boleh tahu Tuhan menyayangi kita adalah Tuhan menubuhkan gereja. Tuhan menubuhkan gereja. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Di rumah Papaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ya, Yesus telah menakluki kematian dan bangkit dari kematiannya dan telah naik ke syurga. Dan Yesus janji kepada kita semua bahwa kita juga akan menerima penyelamatan kita. Kita juga akan bangkit dari kematian dan berada bersama-sama dengan Tuhan di syurga. Itulah mengapa Yesus pergi sediakan tempat dahulu dan akan balik membawa kita ke tempatnya apabila tiba masanya kebangkitan kita semua. Tuhan tahu kehidupan kita manusia ini penuh dengan cabaran, penuh dengan godaan, kesusahan dan juga kesengsaraan. Bagaimana Tuhan boleh tahu? Kerana Tuhan telah menghantar anaknya Yesus Kristus untuk mengharungi juga godaan, harungi kesengsaraan dan kematian sebagai seorang manusia. Jadi pada masa manusia masih mengharungi cabaran, masih mengharungi kesusahan dalam kehidupan, Tuhan menubuhkan gereja supaya kita semua, kita Kristian, boleh hidup bersama-sama dalam komuniti dan tunggu kepada kebangkitan kita. Kehadiran gereja memang adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada kita sebagai Kristian. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tuhan bukan suruh murid-muridnya baptiskan umat-umat yang banyak supaya menjadi kuasa politik yang besar dan kuat. Tidak. Tetapi kita baptiskan umat-umat masuk ke dalam komuniti Kristian ini supaya kita boleh saling mendorong, saling membantu, saling menyokong dalam kehidupan kita yang penuh cabaran. Pada masa yang sama kita menunggu kebangkitan kita. Jadi Tuhan menubuhkan gereja bukan untuk membina pengaruh di dunia, bukan untuk tujuan politik, tetapi supaya kita semua berjalan bersama-sama dalam cinta kasih Tuhan menuju ke penyelamatan kita semua. Inilah cinta kasih Tuhan kepada kita semua melalui gereja. Selain itu, Tuhan Yesus juga berikan kita perintah yang paling penting tentang bagaimana kita harus hidup dalam komuniti Kristen ini. Yesus kata dalam Injil Yohanes, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Ya saudara-saudari sekalian, Tuhan telah mengasihi kita dalam kehidupan. Tuhan tidak mau kita menerima cinta kasih-Nya secara penting diri sendiri, tetapi Tuhan mau kita jadi saksi kepada cinta kasih-Nya supaya orang lain juga dapat mengalami cinta kasih Tuhan. Apabila kita saling menyayangi antara satu sama lain, orang akan mengecam bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Orang akan mengecam kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita. Ingat saudara-saudari sekalian, kita pergi ke gereja setiap hari Minggu bukan sekadar mahu kononnya mempunyai agama sebagai keperluan asas hidup, bukan sekadar mau cari sokongan bagi keperluan emosi kita. Tidak.
Kita pergi ke gereja kerana kita berkumpul bersama Kristian yang lain, bersatu dalam komuniti yang disatukan oleh cinta kasih Tuhan, menyembah dan memberi syukur kepada cinta kasih Tuhan. Oleh itu dalam gereja, dalam komuniti Kristian ini, kita layak memanggil semua sebagai saudara dan saudari kerana kita dipersatukan oleh cinta kasih Tuhan dalam gereja. Jadi gereja adalah satu lagi tanda cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Jadi saudara-saudari sekalian, inilah 7 sebab yang saya kongsikan untuk meyakinkan kita bahawa Tuhan menyayangi setiap diri kita. Tujuan saya kongsikan ini adalah untuk meyakinkan kita semua bahawa Tuhan menyayangi setiap diri kita tanpa apa-apa syarat. Saya ingat lagi ada satu kali Archbishop Emeritus John Ha yang dari Kuching, dia memberikan kami satu retreat di dalam seminari. Dan dalam retreat itu Archbishop Emeritus katakan, tidak kira apa yang berlaku dalam kehidupan, kita mesti tetap percaya bahawa kita adalah anak Tuhan yang disayanginya. Ya saudara-saudari sekalian, Tuhan sungguh menyayangi kita. Tidak kira apa yang berlaku, apa dosa yang kita lakukan, apa benda degil dan bodoh yang kita lakukan. Kita tetap anak-anak Tuhan. Tuhan tetap menyayangi kita semua. Saya faham mungkin untuk sekarang kita sedang mengharungi cabaran, mengharungi kesusahan, penganiayaan, kesengsaraan dalam kehidupan. Dan kita tidak tahu jawapan mengapa semua benda ini berlaku. Tetapi walau apapun, jangan mencurigakan, jangan ragu-ragu dengan cinta kasih Tuhan kepada kita. Tidak kira apapun, tidak kira apa yang berlaku, kita tetap anak Tuhan yang istimewa dan bernilai. Kita tiada jawapan, betul, kita tiada jawapan untuk perkara negatif yang berlaku, yang kita harungi sekarang. Tetapi 7 sebab ini cukup meyakinkan kita bahawa Tuhan menyayangi setiap diri kita secara peribadi. Dan sebenarnya kita haruslah percaya kepada cinta kasih Tuhan, barulah kita nampak jawapan dalam perkara yang kita tidak faham. Tetapi bukannya terbalik, iaitu kita tidak percaya dengan Tuhan kerana kita tidak tahu jawapannya. Ingat saudara-saudari sekalian, percaya kepada cinta kasih Tuhan, barulah kita akan nampak jawapan dalam perkara yang kita tidak fahami. Jadi saudara-saudari sekalian, sekian saja perkongsian saya dengan tajuk cinta kasih Allah. Semoga perkongsian saya boleh meyakinkan anda bahawa Tuhan betul-betul menyayangi anda tanpa syarat. Jadi marilah kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Tuhan kerana kita mempunyai Tuhan yang begitu menyayangi kita semua. Sekian, terima kasih. Mari kita bertepuk tangan. Kita membuat sukacita. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Sungai sukacita mengalir di setiap kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari pujimu di setiap waktu.
nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami benar-benar mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah menjamah kami, tangan-Mu telah memimpin setiap pribadi kami di dalam program kami pada hari ini. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami dan menuntun kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mohon biarlah kami terus bersatu supaya kami dapat melayani-Mu dengan sungguh di mana-mana sahaja kami berada. Semua ini Tuhan kami sudah berdoa hanya melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.